No? Muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Dalam ayat ni tadi cerita puji kepada Allah. Ingat kita ni siapa, kita tak mati ke kalau kita tak mau beriman kepada Allah, kalau kita tak mau berpegang kepada kitab Allah, kepada hadis Rasulullah. Nah, kata Imam Ibn Katsir dalam tafsirkan ayat ini disebut apa tuan-tuan? Apalah yang manusia fikirkan, apa yang manusia hari ini fikirkan, kalau dia tahu jauh lebih hebat alam yang kekal abadi itu. Nah, kita orang yang beriman, kita percaya dengan Quran, kita percaya dengan hadis. Apalah manusia yang melakukan maksiat, manusia yang tak mau pegang kepada hadis, tak mau pegang kepada Quran, yang terperdaya dengan tipu daya dunia, yang terperdaya dengan pengamalan-pengamalan yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalah yang mereka fikirkan kalau mereka mengetahui jauh lebih hebat di alam yang kekal abadi sana. Kadang-kadang duduk tuan-tuan, ulama suruh kita fikir. Ulama suruh kita fikir, aku ni, adakah aku sebut aku ni beriman? Kita duduk hari ni tuan-tuan, kita semayang punya lama dah, kita puasa lama dah, kita pernah pergi umrah, kita pernah buat haji dah. Sampai ke saat hari ini, aku ni tergolong dah dalam yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, yang Nabi satu hari bagi tahu dengan sahabat, aku sangat merindui ikhwani. Nah, aku sangat merindui ikhwani. Nah, yang mereka ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kuberikan minum air telaga Kautsar daripada tanganku. Aku yang cedok, aku yang bagi mereka minum. Yang Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, siapa boleh minum seteguk saja, tidak akan dahaga selama-lamanya di alam akhirat. Tuan, ni masa di padang mahsyar ni. Sahabat tanya, siapa dia? Ikhwani tu ya Rasulullah, kami kah? Nabi kata, dah, antum ashabi, kamu sahabatku, tapi mereka ini ikhwani. Nah, sahabat tanya, siapa mereka ni ya Rasulullah? Rasulullah sebut, mereka lah yang mengamalkan ajaran yang aku bawa, wahyu yang aku bawa. Mereka lah yang mengamalkan Quran, mereka lah yang melaksanakan Quran, mereka melaksanakan sunnahku, mereka memperjuangkan agama Allah yang aku bawa. Namun mereka tidak pernah melihatku, aku tidak pernah melihat mereka. Mereka rindukan aku rindukan mereka. Itulah ikhwani. Ikhwani ya ikhwani. Rasulullah kata kat sahabat, wahai sahabat-sahabatku, moga-moga hak tu kita, tuan. Nah, tapi adakah kita boleh jadi hak tu? Yang kita, ulama suruh kita fikir, adakah kita akan mendapat naungan di padang mahsyar Allah? Adakah kita mendapat satu petunjuk yang Nabi akan panggil kita, ta'ala ya ummati, untuk duduk di bawah satu naungan, di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan amal ibadah yang kita buat sampai setakat ni. Nah. Dan dalam ayat ni juga ulama sebut tuan-tuan pengajarannya apa? Ibnu Mas'ud ketika mentafsirkan ayat ini, kata Imam Asy-Sya'rawi, dia membawa satu hujah apa? Dia kata, adakah manusia, adakah kita ni benar-benar akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat Rasulullah? Adakah kita sampai tahap macam mana para sahabat yang dididik oleh Rasulullah? Ni ulama suruh kita fikir tuan-tuan, supaya kita jangan rasa selesa amal ibadah yang telah kita buat. Kita kena rasa takut, kita kena rasa tak cukup dengan amal ibadah yang kita buat.
Kenapa tuan-tuan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam depa pun ada masalah, depa pun, dan kebanyakan sahabat Nabi semuanya orang susah, orang miskin, tapi depa boleh pergi perang, depa boleh lawan musuh Islam, depa boleh mendaulatkan kalimah la ilaha illallah. Kerana apa tuan-tuan? Depa mengamalkan apa? Nombor satu apa dia tuan-tuan? Ulama sebut, mereka jaga solat mereka. Depa tak sabar nak masuk waktu solat, depa tak sabar. Pasal apa? Bila depa semayang, depa seolah-olah telah meluahkan segala isi hati mereka kepada Allah. Seolah-olah mereka berbisik-bisik mengadu kepada Allah. Apa saja masalah, mereka akan solat, depa akan tenang bila mereka solat. Betul tuan, kita tengok macam mana tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia bukan cari tentera dia hak kuat, dia bukan cari tentera dia yang ada six pack, dia bukan cari yang badan sadar dah. Dia tanya tentera dia, siapa yang dah solat, siapa yang tak solat, siapa yang bangun tahajud, siapa yang tak tahajud, siapa yang duha, siapa yang belum duha, siapa yang dah sudah qabliyah, siapa yang dah belum ba'diyah. Sebab tu masa tahun lepas tuan-tuan, masa dekat-dekat nak puasa, kita ada isu satu yang Palestin diserang bertubi-tubi. Apa pesanan Dr. Yusuf Al-Qardawi yang kita biasa bahas tuan-tuan, apa dia? Dia bukan suruh kita angkat senapang pilawan. Dia kata hebatkan ibadah salat kamu. Allah sedang menguji keimanan kita hingga ke tahap mana tuan-tuan. Kita semayang pada sampai hari ini, adakah kita semayang tu? Kita biasa bahas dulu tuan-tuan. Nombor satu, kita kena faham makna, kan? Hak tu kita kena cari. Pasal itu bukan bahasa kita. Nak bagi kita jadi orang yang solat, yang benar-benar solat. Kalau gitu kami tak benar-benar solat, tak mau solat Ustaz, lagi lingkup. Dah solat tak khusyuk lagi, solat, belajar lagi pasal solat, rajin lagi. Bila rasa lagu tu, lagi rajin mai jemaah. Bila rasa lagu tu, lagi rajin rapatkan saf. Bila rasa macam tu, lagi kerap nak mai masjid. Bukan bila rasa tak mau sembahyang tu, kau tak mai masjid. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Sebab tu tuan-tuan, dalam sebuah kitab yang ulama cerita, dalam kitab Tarbiyatul Aulad, dalam proses pendidikan kanak-kanak, yang kadang orang tanya, Ustaz, siapa kadang saya naik raplah Ustaz, anak saya ni baru darjah 2, darjah 3, tapi dia punya ketegang tu, saya pula panas baran, raja nak tibai dia. Tuan-tuan, dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ulama sebut apa? Bila anak-anak kita jadi begitu, siapa tak mau nak dengar cakap, nombor satu apa? Bukan marah anak lagi, marah diri sendiri. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, kata ulama. Saya ni pun kadang marah juga tuan, kan? Manusia biasa. Tapi ulama cerita apa? Cek balik bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana solat kita dengan Allah, bagaimana subuh kita, bagaimana zuhur kita, bagaimana asar kita, bagaimana maghrib kita, bagaimana isya kita, bagaimana solat sunat kita, bagaimana tahajud kita. Nah, kadang-kadang nah, dia main macam ni. Yang kita kena fikir tu tuan-tuan, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Hari ini nombor satu, kita nak baiki hubungan kita dengan Allah. Ayat ni juga sebut tuan-tuan, suruh kita baiki hubungan kita dengan Allah. Maksudnya apa? Kita memperbaiki ibadah solat kita dengan Allah. Nah, kita yang buka akaun akhirat kita dengan solat, dengan nombor akaunnya 244344. Betul yang tuan nombor akaun ni? Kalau saya silap 2443, betul ya? Betul yang tuan nombor akaun tu? Kalau tuan-tuan tak ada akaun tu? Ada?
Haikal tak ada kacau. Itulah satu-satunya number account kita yang segala pahala yang kita buat yang nak disalurkan melalui akaun itu. Kita buat pahala banyak, tuan-tuan kerja punya teruk. Majikan saya nak masuk gaji mana? Masuk akaun, akaun buka lagi, akaun tak ada. Dapat gaji ke mana? Nah, pasal lah ni orang tak bayar gaji cash. Bayar gaji cash ni hanya kerja yang simple-simple saja. Kan, kerja yang sat-sat saja. Kalau kerja yang tetap, yang ada pendapatan tetap tiap-tiap bulan, selalunya orang masuk akaun. Kita kena make sure kita dah buka akaun. Kalau kita tak buka akaun ni, kalau ada akaun pun tak aktif, macam mana nak masuk? Nak masuk ke mana? Nak masuk ke mana? Pahala kita dah buat. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Sembahyang tu tiang agama. Buatlah hak lain hebat lagu mana pun, tiang tak ada ni, tiang ni tak ada. Kubah mahal. Kan? Ni analogi kita. Dinding mahal, dinding 2.6 bilion contoh. Kan? Aircon 10 bilion contoh. Kapet pun mahal. Aksesori semua mahal. Tapi tiang ni tak ada. 1, 2, 3, 4 tak ada. Tuan-tuan boleh bayang apa yang jadi dalam binaan ini. Perumpamaan yang Nabi suruh kita fikir. Kita buat amal ibadah banyak, tetapi kalaulah ibadah yang satu ni kita tak boleh jaga bagi cantik. Ibadah apa? Ibadah salat. Kita pun dah pernah cerita sebelum Ramadan dulu tentang Isra wal Mi'raj. Semua ibadah malaikat buat turun mai atas muka bumi, tapi solat Nabi naik menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Para sahabat tuan-tuan, mereka tak sabar nak solat. Sebab apa? Mereka nak mengadu semua apa yang mereka rasa di dalam jiwa mereka. Jangan betul benduit tuan-tuan semayang lagi sebut bahasa Melayu, ya Allah aku sedih, ya Allah, batal semayang. Kena reti lah fik solat. Orang Arab tak apa, dia baca bahasa Arab. Tuan-tuan saya semayang khusyuk Ustaz. Di sujud terakhir doa macam mana? Bang, doa saya pun teriak Ustaz. Ampunlah dosa mak aku ya Allah. Ampunlah dosa pak aku ya Allah. Batal semayang. Pasal bukan bahasa Arab. Kena retilah fiqh solat, kena mengaji pasal ilmu solat, baru kita dapat upgrade kualiti mutu ibadah solat kita. Ustaz, tengok orang semayang semua angkat takbir sama. Ya, sama, tapi kualiti di sisi Allah tak sama. Orang hak mengaji lagu lain, orang tak mengaji lagu lain, orang hak ikut orang saja lagu lain. Ini masalah hati. Ini masalah khusyuk dalam salat. Sejauh mana kita begitu rasa seronok bila salat. Bila orang semua mencapai solat macam tu, yang ulama sebut, barulah yang solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ramai orang solat tapi buat maksiat. Ramai orang solat tapi mempersendakan Quran. Ramai orang solat tapi mempersendakan hadis. Ramai orang solat tapi memperlekehkan agama Islam. Ni yang ulama suruh kita fikir. Apa dia tuan-tuan? Bagaimana ibadah solat kita. Dan ulama pesan kita jangan rasa selesa. Walaupun kita dah mengaji banyak, walaupun kita rasa kita dah okey, kita rasa ulama kata jangan rasa macam tu. Rasa yang kamu semakin kurang lagi, perbaiki lagi, tambah lagi, hebatkan lagi salat kamu.